Kita kembali menerusi Rapat Pagi yang dibesarkan secara langsung seperti yang diberitakan di awal tadi. Kita mengikuti ceramah bulan mulia, Ramadan bulan mulia, dan kita sudah memperkenalkan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi Yang Mulia Ustaz mungkin boleh memulakan dengan mukadimah Ramadan, bulan berjimat bukan pembaziran. Mungkin yang boleh dijelaskan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita ini berbincang mengenai Ramadan, bulan berjimat bukan pembaziran. Jadi ini biasa kita ni mendengar apa makna jimat dan apa makna pembaziran. Jadi jimat tidak sama dengan kedekut, tapi ada orang begitunya jimat dengan kedekut itu diberadinya hampir sama. Sebenarnya tidak sama. Jadi cara kita ni melakukan jimat dengan kedekut itu berbeza. Sebagai contoh dalam segi pemakaian elektrik lah di rumah. Kalau kita ni kan berjimat, walaupun masa ni sistem prabayar, mesti dibeli juga, di top up juga, usinnya keluar. Namanya prabayar. Anda payah bayar kan? Artinya kita anda bayar dengan duit. Kita top up saja, pakai mobile top up. Jadi kalau kita ni pemakaian lampu, pemakaian listrik, kalau lampung atau indah digunai ataupun macam suak-suak lampung atau hidup andai kegunaannya, kipas sama juga. Orang dah ada kipas hidup, lampung hidup, TV hidup, ikon hidup, manusia dah ada, anda berjalan lama sana. Itu namanya pembaziran. Supaya kita ni berjimat, lepas masuk bilik air di rumah, masa kita masuk on lampung, masa kita ni keluar tutuplah, maafkan lampung. Itu namanya berjimat. Tapi kalau yang dikatakan kedekut, kikir, bakhil, rumah macam kubur malam, langsung satu lampung pun dah ada, gelap, patang mana-mana, gelap gulita. Entah, jangan tercerita pencuri, perompak dan sebagainya. Atau mana-mana ular tadung kah? Nampak. Jadi buat sesuatu itu sesuai dengan keperluan. Dengan keperluan, bila tak perlu jangan dibuat, itu namanya berjimat. Tapi kedekut atau kikir, bakhil lain. Bakhil sebagai contoh, ya ada harta tu ada. Harta tu ada. Kalau yang tidak bayar zakat, orang yang berharta, berkemampuan tidak membayar zakat, itu bukan lagi bakhil, itu kait hantap katanya. Kait betakang tu namanya tu. Duit rezeki ada, nak bayar zakat. Tu kait hantap tu namanya tu. Tapi kalau kedekut biasa, karit biasa, bukan pasal zakat, pasal sedekah. Ada orang yang memerlukan bantuan. Itu makanya Allah SWT jadikan Ramadan ini untuk kita ni berfikir. Ramadan ini satu latihan kepada kita ni. Sebenarnya Ramadan tu jimat kan kita ni in the breakfast pukul 8, pukul 9. Biasa pukul 9 kita di restoran apa kan? Minum. Ini pukul last imsak anda boleh lagi kita ni makan. Terus tengah hari anda makan. Kalau anda dikira-kira sehari itu 2 kali kan kita ni makan, Pak? 2 kali. Sahur dan juga bersungkai. Dia tahulah yang makan tengah malam lagi ya. Mungkin lepas tarawih orang makan apa kan. Tapi artinya memang jimat. Dari segi apa namanya pemakanan ataupun keuangan. Biasa tentang hari sibuk karena ini indah. Relax saja. Tetapi kebalikan daripada itu double tu pulang. Kalau bulan di luar Ramadan tadi bajet kita ni mungkin sekian, masa Ramadan lebih bajetnya. Kenapa? Karena
terikut hawa nafsu. Padahal Ramadan, Allah jadikan Ramadan itu adalah untuk kita ni dapat membayangkan bagaimana orang di luar sana yang tidak ada makanan. Apalagi sedang COVID-19 pada masa ini. Seluruh dunia, bukan kita ni saja, seluruh dunia. Berbagai-bagai bisnes tak berjalan, orang kadang-kadang kedai tak boleh buka, diskat perjalanan apa semua cowok. Orang bekerja hari lah contohnya. Tak ni bekerja bulan, alhamdulillah. Orang bekerja hari, Indah kerja mana Indah begaji. Dia bergaji lurus. Kata ni Indah kerja gaji jalan kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang di luar sana, coba kita ni bayangkan, yang lihat dalam TV dan sebagainya, subhanallah. Untuk mendapatkan, kalau duit tani di Brunei 10 sen contohnya, 10 sen, coba kita ni urat di rumah tu, bersihkan di rumah, bukan lagi 10 sen dapat, yang 50 sen, yang 30 sen, 20 sen. Ada. Berjurit ada. Ataupun di kereta. Tadi kan beli barang, kalau kedai supermarket besar-besar, 1 sen penemu kurang tu. Lurus. Mau 1 sen dah ada. Cari dalam beg ada. Tapi orang di luar sana nak mendapat 10 sen kata ni pun susah. Ini bila Ramadan tani lapar, ingat orang yang lapar, ingat orang yang susah. Supaya kita dapat berjimat. Jadi yang pertama, Ramadan bulan berjimat sudah pasti, sebab kita makan biasa 3 kali dan sebagainya, sudah jadi 2 kali. 2 kali, ya. Kemudian beda makan, anda tahu orang lain boleh ya. Kalau kita ni, kalau saya rasa bila kita ni sungkai, kan mula-mula sebelum suka bernapsu kita akan makan kan. Lurus. Tapi bila kita makan baru sedikit, Kenyang tiap. nasi kami kah? Kenyang tiap. Kan sekenteron dah dapat lagi. Dah dapat panuh tu. Panuh. Jadi Allah Taala punya betul. Kalau orang yang berpuasa makan depan dia berhenti, kata orang tua-tua dululah, kalau dia makan depan dia berhenti, dia berniat kau puasa tadi. Lurus ya. Dah berniat kau puasa ke dia. Coba tu bah. Lepas tu sama je macam orang kalau anak ada anak yang tanpa gauknya, orang tua lah. Ini bukan pelang cakap tentang dia, orang tua dulu bah. Bila anak terlampau gauknya, ini baca doa kali bapa mamanya dulu masa membuat macam tu bah. Dinisbahkan ke sana. Sama jangan puasa ni. Duan gelojoh makannya tu macam dia berniat tadi semua. Dia berniat kalinya macam tu. Jadi artinya puasa tu ada keberkatannya. Berkat puasa tu. Kalau tidak, kenapa kata ni masa kita makan tu sekejap sudah kenyang kan? Itu tanda berkat. Betul. Apalagi kita ni dah baca bismillah. Kalau dah baca bismillah, syaitan ikut tu sama-sama. Ni sebelum kita ni makanan bila bulan puasa, hikmah Allah Taala jadikan kata ni rasa-rasa satu family tu jarang duduk semeja makan. Jarang. Kalau bukan bulan Ramadan, kalau bukan bulan Ramadan. Bukan kita ni nak, cuba kita bayangkan yang seorang sekolah, anak saya ramai 10 orang. Jadi baru tahan berkumpul ataupun sebab COVID itu, kalau tidak ada yang di luar negara kan. Jadi yang di luar negara pun balik, kena hantar balik oleh kerajaan, kumpul semua. Kalau bukan puasa, payah. Dengan pandai-pandai meja. Pandai-pandai meja. Ini kursi ini cukup. Jadi hikmah. Hikmah di sebalik Ramadan kita ni duduk sama-sama, makan sama-sama. Kalau bukan bulan Ramadan, kita ni makan macam mana kan satu meja. Hari Minggu yang si abang yang tua ada ni, yang ni ada komitmen lain, kita ni pun sibuk dengan kerja. Balik pukul berapa? Kadang-kadang tak sempat pun makan. Jadi ada yang pagi petang kerja baju sekolah agama dalam kereta. Balik sekolah pagi terus ganti baju, anda balik ke rumah. Makannya macam mana? Nasi katok. Senang masa ni kan. Boleh nasi katok macam tu. Tapi Allah Taala jadikan bulan Ramadan untuk kata ni berjimat, karena ya Rasulullah makan satu orang cukup untuk 3 orang bila kita makan bersama. Makan untuk 3 orang cukup untuk 5 orang. Berkat bah. Disimpan makanan di atas meja semua sekali. Lepas tu kita ni bacakan doa. Lepas baca doa, kita ni makan. Jadi yang pertama sekali bulan Ramadan bukan pembazian tapi berjimat yang asalnya. Tetapi bertukar keadaan pada masa ini disebabkan nafsu kata ni
luan lapar dan sebagainya. Bila kita ni ke gerai Ramadan melihat juadah dan sebagainya, kalau masa ni ada gerai orang berjual-jual lah tu, macam-macam kan dibeli. Yang gelagah pun dibeli, yang kosar dibeli. Semua masuk Xbox tu sekarang. Masuk Xbox. Dan bila kita ni sudah masuk Xbox, maklumlah anak-anak pun mau yang fresh, yang panas, yang baru. Yang baru. Jadi besok kan dipanaskan. Sorry lah anda di guide itu. Mau yang baru juga. Mau yang baru juga. Jadi yang pertama, bulan Ramadan memang sudah pada dasarnya adalah bulan berjimat, bukan bulan pembaziran. Baik, ya, itu dari segi kewangan ya, dan juga dari segi permakanan kita ni di sepanjang bulan Ramadan ini ya. Kita ingin menyentuh sedikit ni doktor ya, mengenai dengan berjimat cermat dari segi masa. Dan juga pembaziran daripada segi masa. Lebih-lebih lagi kita ni berada di bulan Ramadan ini kan, maklumlah orang puasanya lamah, letih, tidak bertenaga, tidur sepanjang hari. Macam mana tu doktor? Alhamdulillah. Jadi bulan puasa ni bukan bulan untuk tidur sebenarnya. Jadi sebenarnya tidur tu kita ni boleh membagikan. Kenapa kita tidur lebih? Disebabkan malam dah bertidur. Kalau ulama-ulama apalagi 10 yang akhir. Sahabat Nabi sendiri 10 yang akhir langsung dah bertidur malam. Malam dah bertidur. Tapi kata ni zaman ini sudah bertukar. Zaman kita ni bekerja, apalagi pegawai dan kaki tangan kerajaan. Jadi misalnya kita ni lepas tarawih mungkin pukul 10, kita ni baca Quran tadarus sampai pukul 12 kita tidur. 12 1 2 3 pukul 3 kita bangun untuk sembahyang tahajud. 3 jam sudah tu pukul 3. Ataupun kalau pukul 4 sudah akhir tu. Karena anda sempat untuk melakukan salat yang banyak karena imsak terlampau cepat masa ni kan awal. Jadi kita bangun pukul 3 untuk qiyamul lail selepas tarawih pada malam, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih dan sebagainya. Kemudian terus kita ke sahur, dan lepas sahur apanya Nabi takhir suhur, barakah. Orang yang mentakhirkan sahur itu barakah. Jadi untuk apa mentakhirkan sahur? Untuk supaya kita ni jangan tidur lepas sahur, supaya dapat salat subuh berjamaah. Bila kita ni masa ni dalam masa keadaan kita ni masa ni kita hendak ke masjid, kan satu hikmah juga. Biasa suami dah pernah melihat di rumah sembahyang. Ini masa ni kita sembahyang di rumah dengan anak-anak semua. Lepas sembahyang kita bertadarus lagi. Kalau kan rehat nanti selepas waktu zuhur, dan orang bekerja dengan kerjaan pun pada masa ini daripada surat keliling Jabatan Perdana Menteri, memang setiap Ramadan seingat saya tani bekerja pukul 8 sampai pukul 2. Jadi pukul 2 ada masa lagi. Tidak masa untuk kita rehat. Jadi artinya jangan bagi yang dah sekolah lepas sahur tidur sampai zuhur indah bangun. Asar indah bangun. Bila bangun wang bangun wang sungkai sudah belum tidur lagi. Lama sungkai. Itu pembaziran masa yang tidak bermanfaat. Tidur padahal yang asalnya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Macam mana tidur orang puasa ibadah? Bukan tidur sepanjang hari. Tidur untuk mempersiapkan badannya supaya kuat berdiri waktu malam. Lepas zuhur ataupun orang dah kerja sebelum zuhur, qailulah sebelum dia rehat untuk mempersiapkan diri supaya jangan mengantuk waktu tarawih. Payah je kan? Kalau mengantuk waktu tarawih, kita berapa rakaat tidur, maka disunatkan untuk kita ini rehat, tidak mengambilkan kesempatan sempena sekolah cuti, bagi anda sekolah tidur berjam-jam sampai 5, 6, 7 jam sembahyang pun terakhir. Macam ada kena viralkan dalam WhatsApp, set jam pukul 4 kan makan sahur. Jadi sebelum itu main game saya. Sekali tertidur lagi main game. Ia terbangun masa bunyi 4 itu bukan pukul 4 subuh, pukul 4 petang. Jadi rumahnya balkon apa tertutup kan. Dia bunyi jam tengok pukul 4. Dia terus makan sahur. Sekali datang kawannya. Hey, nak kau puasa? Aku makan sahur. Sekali bukanya tabuk Allah. Siang. Pukul 4 petang. Jadi itulah yang dikatakan membazirkan masa. Sepatutnya kita ni mesti kembali kepada asal daripada Ramadan, bulan berjimat, dan bulan Ramadan adalah bulan ibadah.
gunakan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendampingi diri kita dengan Al-Quran, dengan banyak yang sunat, supaya kita ni mendapatkan keampunan Allah SWT di bulan Ramadan. Baik, Alhamdulillah. Dengan penjelasan sebentar tadi mengenai dengan Ramadan, bulan berjimat, bukan pembaziran. Tapi di sini Ustaz, bagaimana kita ni untuk membiasakan diri agar sentiasa muhasabah diri dalam sama-sama kita berjimat dan juga sama-sama kita mengelakkan daripada pembaziran ini? Yang pertama sekali ada tip untuk kita ni mengelakkan daripada pembaziran, ya. Terutama sekali mengenai dengan makan minum lah. Jadi daripada orang-orang yang telah mengamalkan mungkin ada kesannya. Dulu-dulu kalau masa damit-damit, saya kalau kena beli barang kena tulis mama bahnya, tulis dulunya apa ani kan dibeli. Yang dah bertulis jangan beli. Jadi yang pertama kita ni kalau kan membeli barangan ataupun penyukai dan sebagainya, kita tulis dulu. Apa yang ditulis itu yang dibeli. Buat duit kalau boleh sekarang ada orang begitu macam mana ya? Anda payah berduit pakai kad kredit sajanya. Garutnya. Senang. Memanglah duit mana nampak tu kan. Tapi akhir bulan tunggu saja. Jadi semua yang kan dibeli ditulis. Ditulis. Itu dari segi pemakanan apa. Memang bila kita ni amalkan, memang boleh berlaku penjimatan. Yang tidak ditulis jangan dibeli. Yang kedua, elakkan terpengaruh dengan tawaran penjual. Maksudnya apa tu? Maksudnya macam ni, bila kita ke gerai ke mana, apa kita kan beli kajahnya aninya, ini bisa ini kuih kek lapis ni nya, ani yang mana ni dia pun buat sendiri ni nya. Jadi akhirnya membeli juga. Jadi terpengaruh katanya dengan keulahan daripada penjual. Ada juga Ustaz katanya kalau beli satunya RM2-nya. Tapi kalau kita beli 3-nya RM5 ni. Cap lagi kan makan 2 tu. Padahal berlebih tu. Beli barang satu RM1 kalau 2, kalau 3 RM2. Akhirnya beli 3 padahal siapa kan makan? Tapi masanya ada set combo. Kemudian yang ketiga, tetapkan bajet. Tetapkan bajet untuk kita ni beli barang. Itu macam tadi cakap tadi Walia. Senang dicakap, susah dibuat. Lurus. Jadi kita ni cuba kita praktikkan sayang duit itu boleh disimpan untuk bersedekah kepada orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang yang makanan yang lebih itu kita terlampau banyak, kita bagilah kepada jiran kita. Jiran pun dah termakan. Akhirnya masuk dalam kantong plastik yang hitam itu. Sayang sekali kan. Jadi dari segi hukum pembaziran atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita boleh mengelakkan. Kemudian yang keempat, bertukar-tukar juadah. Ini kalau kita tinggal di perpindahan, tapi jangan pulang kita ni berkelahi jiran sama jiran. Kalau sudah berkelahi jiran dengan jiran, anda lagi bertukar juadah. Jadi bila kita ni adat ni di Brunei, kalau kita ni menghantar makanan ada orang, ada bekas kan tu kontainer kan, tidak akan dibalikkan kontainer tu selagi belum ada isi. Jangan pulang kita ni berniat macam mana ni petang ni buat bubur lah, bubur ayam, ada 10 kontainer. Kontainer yang lawa-lawa lah. Kalau kontainer yang biasa tu memang dia dibalikkan kan. Atau kita bila kita beri, yang kita balikkan kontainer, ambil saja. Jadi kontainer bisa, apalagi yang kaca apa, ini 10 macam ni. Ini datang 10 macam tukaran tu. Dia buat satu saja. Jangan macam tu. Ikhlas tadi buat kontainer yang simple, yang tidak payah balik, yang murah-murah tu Pak. Kalau kontainer yang plastik pakai biasa tu, dia kan tak balikkan kan, memang diberi. Jadi niat dengan ikhlas, walaupun kita ni tidak mengharapkan, memang orang jiran kita pun faham juga. Malah keajahan ni mengantar juadah galak je rasanya dia dibalas macam lain je rasa kita ni kan. Apa namanya? Ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Jadi bila kita sering-sering memberi, insya-Allah ada. Baik, nasihat terakhir ni Ustaz mengenai dengan berjimat cermat, bukan membazir di bulan Ramadan ini.
itu masih boleh ya. Jadi nanti terakhir terutama pada petani lah terutama pada petani yang pertama ingati dengan agama petani yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa pembaziran itu dibenci oleh Allah dan merupakan amalan syaitan. Yang kedua, bila kita ni berjimat dan tidak membazir, banyak orang yang akan dapat membantu dengan penjimatan kita ni. Dan yang ketiga, apabila kita ni berbuat sesuatu ataupun membuat makanan, ada pilihan. Macam contoh, kita beli bubur saja, kita beli satu kontainer dalam itu RM1. Cuba buat di rumah. Beli kacang hijau untuk sama apa namanya tu yang dami-dami biji-biji dalam itu sagu. Beli kacang hijau cuma RM1.50. Sagu sini RM2.50. Kita buat bukan untuk kita ni, malah untuk jiran pembeli tani hantar. Baik, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Andus Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah bersama kita pada pagi ini dalam ceramah Ramadan bulan mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.